Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar topik sirah dalam unit 2. Kamu boleh buka muka surat 108 hingga muka surat 111 di dalam buku teks. Tajuk yang kita akan belajar ialah meneladani sifat tabligh. Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi alaihi salam. Sifat wajib bagi nabi ada 4. Siddiq, fatanah, tabligh, amanah. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat mereka. Itu maksud tabligh. Apa maksud tabligh? Tabligh maksudnya menyampaikan. Baiklah, kita lihat dalil nakli sifat tabligh. Dalil nakli sifat tabligh kita boleh ambil daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, Ustaz baca, kamu dengar ya. Ballighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Maksudnya Nabi suruh kita menyampaikan. Menyampaikan sesuatu perkara walaupun sepotong ayat. Okey, kita lihat keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Yang pertama, daripada peristiwa dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang pertama masuk Islam iaitu isteri baginda Khadijah binti Khuwailid, sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq, sepupu baginda Ali bin Abi Talib dan anak angkat baginda Zaid bin Harisah. Semuanya adalah golongan yang pertama yang masuk Islam. Apa cabaran yang Nabi hadapi? Nabi menghadapi cabaran, ada orang-orang Arab Quraisy yang tidak menerima dakwah Nabi. Termasuklah Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad. Okey, apa yang Nabi buat pula? Nabi tetap menjalankan amanah tu. Maksudnya Nabi tetap menyampaikan dakwah tu walaupun ada yang tidak menerimanya. Itu adalah sifat tabligh seorang Nabi. Seterusnya, peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Ini adalah berlaku di dalam peristiwa dakwah secara terang-terangan. Apa cabarannya? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulaukan Nabi Muhammad dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi, pun selalu menyakiti baginda. Okey, apa tindakan Nabi Muhammad? Kita boleh lihat Nabi Muhammad bersifat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nabi tidak berputus asa dan Nabi menjadikan Nabi lebih sabar. Kemudian Nabi bergerak ke Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Nabi nak mengembangkan ajaran Islam, Nabi keluar sikit ke Mekah, keluar sikit daripada kota Mekah. Nabi pergi naik ke Taif. Cabarannya, apa yang Nabi dapat? Orang-orang musyrikin Mekah ni dah hantar orang supaya hasut orang Taif jangan terima Islam. Dan orang Taif mengejek, menghina dan melontarkan batu sehingga cedera dan berdarah kaki Nabi Muhammad.
sampaikan ada peristiwa tu, gunung ganang semua meminta supaya Nabi berdoa supaya Allah turunkan azab kepada penduduk Taif. Tetapi apa tindakan Nabi? Nabi Muhammad sabar dan Nabi Muhammad semakin cekal dalam berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Malah Nabi berdoa supaya ada dalam kalangan orang penduduk Taif yang akan memeluk Islam. Nanti masa peristiwa hijrah ke Madinah nanti kita akan nampak penduduk Taif ada yang masuk Islam. Dan yang terakhir, berdakwah dengan penulisan. Sewaktu di negara Madinah, Nabi menulis surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara-negara jiran seperti Raja Rom, Raja Habsyah, Raja Parsi dan Raja Mesir. Yang menerima Islam hanya Raja Habsyah saja. Raja Rom, Raja Parsi dan Raja Mesir tidak menerima Islam. Itu cabarannya. Apa tindakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwah tu. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah tu, menugaskan ataupun menyuruh semua sahabat-sahabat untuk tetap menyebarkan agama Islam. Dan dalam masa yang sama, Nabi Muhammad mengukuhkan ketenteraan di negara Madinah untuk menghadapi serangan daripada negara-negara luar. Baiklah murid-murid, nanti Ustaz akan masukkan soalan kuis di dalam Google Form, dalam Google Classroom. Kamu boleh cuba jawab dan sekian saja daripada Ustaz. Jangan lupa follow dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.